Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 1 Zulqa'dah 1442 bersamaan dengan 12 Jun 2021, kita teruskan perbincangan kita, kajian kita dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, ataupun disebut dengan nama Al-Jawabul Kafi. Kita letak tajuk kita dengan nama penyembuh daripada beberapa penyakit, wabak-wabak yang menimpa ke atas hati kita, insya-Allah. Tajuk kita pada kali ini Mafasidul Ishq wa Fawaid. Beberapa kerusakan, keburukan penyakit asyik. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang masalah asyik ini, iaitu dia panggil asyik masyuk, ataupun disebut dengan nama menaruh berahi dan cinta terhadap sesuatu. Itu dipanggil asyik. Maknanya yang kita bincangkan dalam tajuk kita ini, asyik inilah, asyik cinta kepada sesuatu, kadang-kadang melebihi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, melebihi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan sebab kecintaan itu kita sanggup melakukan kerosakan di atas dunia ini. Maka ini perbincangan yang disebut oleh para ulama dalam kitab mereka. Baik para pelajar sekalian, dalam hidup atas dunia ini, kita sebagai orang yang berakal, akal dan syarak, dia mesti kembar dua itu, akal dan syarak. Mana kalau kita ni berpegang dengan akal saja tanpa panduan daripada syariat, kusur, kita akan melalui fasa kelemahan yang sangat nyata. Tapi bila kita berpandukan kepada syariat ilahiyah, syariat al-islamiyah, maka di sanalah kita akan mencari bagaimana tahsilul masalih, kita nak mendapat kemaslahatan dan kesempurnaannya, serta menghilangkan segala kerusakan atau mengurangkannya. Jadi para ulama mengatakan i'damul mafasid wa taqliluha. Sama ada kita boleh hilang terus atau mengurangkannya. Ada kalanya nak hilang terus sukar, sebab benda itu sudah sebati dengan hidup manusia, sudah bertapak dalam kehidupan manusia. Tetapi kita boleh mengurangkan kesan dia di dalam kehidupan kita, insya-Allah kita mampu. Maka apabila kita lihat satu perkara, di sana ada maslahah, ada kebaikannya, dan ada mafsadah, ada keburukan. Pada ketika itu bagaimana sikap kita? Maka wajib alaihi amran, wajib ke atasnya melakukan dua perkara. Yang pertama, ilmi, kajian dari sudut ilmiah. Kita tengok manakah di antara perlawanan maslahah dengan mafsadah, yang mana lebih kuat. Maka kita kena ambil yang lebih janib, yang boleh membawa kepada maslahah dan menghilangkan mafsadah. Dan satu lagi, kita kena duduk dari sudut amali. Kalau setakat teori saja tak lengkap. Islam tidak ajar kepada kita hanya teori, dia ajar dari sudut amali, ilmi amali.
Jadi para pelajar sekalian, dalam siri yang lepas kita telah belajar tentang bagaimana asyik ataupun rindu dendam, cinta manusia ni, sesama manusia ada yang orang panggil cinta yang betul, laki-laki cinta kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki mengikut lorong yang halal, kita kata ini dipuji. Ataupun cinta laki-laki perempuan betul dari segi tabiat, tapi melalui lorong yang haram. Dalam siri yang lepas kita telah bawa 13 perkara yang berkait dengan Sayyidina Yusuf AS berlawan dengan Imra'atul Aziz. Kemudian kita pergi kepada golongan yang rusak fitrah, nama dia kaum Nabi Lut. Al-Lut. Jadi puak-puak Lut ni jantan sama jantan. Ada lagi yang dipanggil betina sama betina. Dalam bahasa zaman kita ini orang panggil LGBT. LGBT, maka itu dia panggil manusia yang rusak fitrah. Baik, dalam perbincangan kita ini kita pergi kepada mafasid, kerusakan yang berlaku menimpa ke atas seorang itu apabila dia terlalu asyik, terlalu gila kepada satu perkara, maka dia akan melalui fasa kerusakan yang agak yang sangat berbahaya. Fasa kerusakan sangat berbahaya. Dalam kitab kita ini Tuan Syekh telah bawa kepada kita beberapa mafasid yang perlu kita belajar untuk kita mengambil perhatian ataupun mengambil iktibar pengajaran daripada kerusakan yang berlaku supaya kita selamat insya-Allah. Mana-mana kitab yang kita belajar pun dia ada dua. Kan dalam kitab Penawar Bagi Hati, Tuan Syekh Abdul Qadir sebut 10 mafasid, 10 akhlak mazmumah, kemudian baru diikuti dengan 10 akhlak yang mulia. Artinya kita kena belajar dua-dua. Kita pergi hospital, ada dua gambar. Gambar yang baik sihat, gambar yang tak sihat. Maka para pelajar sekalian, inilah tujuan kita belajar. Sebagaimana kata ahli syair, aku belajar tentang keburukan litawaqi, untuk nak menyelamatkan diri aku, bukan aku belajar benda buruk kerana nak buat lah. Maka setelah dimaklumi bahawa orang yang asyik kepada satu benda itu tidak ada, kadang-kadang langsung tidak ada maslahah keagamaan dan juga keduniawian. Dia semata-mata mafsadah kepada dua-duanya sekali. Di antara contoh kerusakan yang berlaku, yang pertama, al-istighal bihubbil makhluk. Sibuk dia duduk cinta kepada makhluk ni sehingga dia tak ada masa untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Dia dah sebut ke orang yang dia sayang, dia terlupa nak sebut kepada Allah yang Maha Penyayang. Ini kita takut hari ni. Kita ni para jemaah sekalian, hati kita ni dia akan sebut apa yang dia suka. Dia akan sebut apa yang dia suka. Kalau anak yang dia sayang, itu yang dia panggil. Panggil sampai boring budak tu. Mak, tak ada anak, tak ada orang lain kata rumah ni, saya je. Anak-anak kalau ibu panggil nama engkau banyak kali satu hari, itu menandakan dia sayang kamu. Jangan kita pula boring, dengki dengan adik. Aku ya kena. Orang lain kenapa tak panggil? Patutnya kita bangga bila nama kita dipanggil. Tapi kita tak bangga lah sebab kita duduk main game kan. Oh, asyik kena kacau ya aku ni. Adik-beradik lain kenapa tidak? Lah. Contohnya kita, itu dia panggil. Makna orang yang cinta, rindu kepada sesuatu, dia akan sebut benda itu. Sampai peringkat, dia terlupa nak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita hari inilah contoh. Contoh yang paling simple. Kalau bahasa pendakwah moden dia panggil sentap kan. Kita hari ni suka ngapa? Daripada bangun pagi belum basuh muka, belum gosok gigi, dah check kita punya WhatsApp, apa benda yang kita nak troll hari ni. Kita tak buka doa bangun tidur. Kita tak buka doa Al-Quran, kita
Tapi kita lebih kepada isu-isu, sebab itulah yang ada dalam hati kita, merindui perkara yang tersebut, na'udzubillah. Maka apabila la yajtami', dua benda tak boleh berkumpul dalam satu hati, melampau mencintai satu perkara dan dia juga mencintai Allah Azza wa Jalla, jawabnya tidak berkumpul di situ. Ini dalam masalah orang yang terlalu asyik. Tapi insya-Allah kita seimbang lah. Kita ingat pada Allah, kita sebut nama Allah, kita sebut juga nama-nama lain yang ada maslahah untuk kepentingan hidup kita atas dunia. Jangan kata tak boleh sebut langsung nama, tak boleh. Ini lah, manusia ni ada. Dalam Nabi sebut dalam hadis, as-sa'ah fasa'ah. Mana kita ada masa kita zikir, ada masa kita cakap dengan orang, ada masa kita membebel kepada keluarga kita, anak-anak kita, itu ada masa. Maka as-sultan wal ghalabah, kemenangan diri kita ni akan dikuasai oleh yang menang dalam perlawanan itu. Jadi kita nak hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kemenangan bagi pihak kita. Sebab itulah sempena dengan hari uzlah yang ke-12 ini, Abu Anas AAM tulis, hari telah berlalu, bagaimana dengan bilangan Al-Quran meningkat ataupun tidak. Kita nak tengok di saat kita terkurung di sini, kenapa kita tidak kurung tangan kita, jari kita, diri kita, nafsu kita daripada perkara yang tidak baik. Baik, yang kedua, bahaya asyik yang kedua, azab qalbu. Maknanya hati dia ni terseksa sebab terlalu fikir dengan dunia dia, terlalu fikir dengan benda dia, terlalu fikir dengan ni, akhir sekali dia terseksa. Fa inna man ahabba syai'an, kata di ulama, siapa dia mencintai sesuatu, dunia ke, perempuan ke, apa benda ke, lain daripada Allah Azza wa Jalla, kita cinta pula bukan kerana Allah, kerana nafsu semata-mata, uziba bihi, Allah Ta'ala akan azabkan orang itu dengan benda tu. Kita tengok kawan-kawan duduk dengan dia asyik duduk garu kepala, tarik rambut je. Kenapa ya akhi? Makan pun nampak tak selesa, tak tenang. Kenapa? Zaman PKP, COVID, ini dengar-dengar pula sambung lagi COVID, kedai tak buka, kritikal sudah. Jadi mulalah. Yalah, kita tak boleh nak menyalahkan dia. Sebab suasana yang berlaku kat atas diri dia, kita tak melalui suasana, kita tak terasa. Tetapi di sinilah datangnya keseimbangan dalam hidup kita. Siapa dia terlalu terikat dengan benda ni, uziba bihi, Allah Ta'ala azabkan kecintaan dia kepada benda tu, perkara itu menjadi azab ke atas diri dia, wabalun alaihi, menjadi azab ke atas kepala dia. Kita kata wal'iyazu billah. Sebab kata di para ulama, mana ada azab yang lebih berat daripada azabul qalb, seksaan yang menimpa ke atas hati manusia. Kalau kena atas badan mungkin kita boleh tidur. Tapi kalau dia tembok hati kita, dia tembok ke atas hati, hilang ngantuk. Ini waliyazbillah. Yang ketiga, bahaya yang ketiga, kita ni dia poin dia banyak, kita kena ringkas-ringkas baru habis. Yang ketiga, anna qalbahu asirun, hati kita ni menjadi tawanan kepada apa? Kepada benda yang kita cinta. Orang yang gila sangat kepada perempuan, dia duduk ingat tu. Pagi, petang, siang, malam pun duduk ingat ke benda tu. Dia ingat ke perempuan. Macam tak ada orang lain atas dunia ni, kan? Orang yang cinta kepada pangkat kedudukan, hari-hari duk cari bagaimana nak sampai ke kerusi yang kita nak. Sibuk sana, sibuk sana. Itu maknanya orang menjadi tawanan kepada apa yang dia nak. Allahu Akbar. Bahkan sampai darjah kepada sakran ni makna kemabukan. Orang yang mabuk ni dia tak sedar apa yang berlaku kepada dia. Yang ni pentingnya dia nak hak tu ya. Dia nak sampai kepada cita-cita dia. Kata Syekh, faqalbuhu ka'usfur, hati dia macam anak burung di tangan budak-budak. Boleh main, boleh lambung, boleh buat apa saja. Wattiflu yalhu wa yal'ab, boleh main dengan burung dan boleh
boleh apa saja dia buat, artinya hati kita dilambung ombak cinta, dimain oleh syaitan sehingga kita tak sedar diri, wal'iyazubillah. Yang keempat, annahu yashtaghila bihi an masalihi dinihi wa dunia. Kadang-kadang orang yang terlalu mabuk ni, dia terlupa kepada agama dia, bahkan dunianya sendiri pun dia lupa. Dia hidup tidak di alam nyata, tidak di alam yang jelas dalam hidup kita ni. Kita duk mikir yang kita nak, kita duk mikir apa yang itu yang kita fikir, sedangkan kita tahu nak sampai kepada satu-satu kehendak kita, satu hajat kita, bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang simple. Jadi patutnya kita buat benda-benda yang boleh menyelamatkan kita, agama kita dan juga maruah kita atas dunia ini. Yang kelima, anna afatad dunia, keburukan, kesan cinta dunia mudah terkesan ke atas hati yang terlalu cintakan kepada benda-benda ini, asyik kepada satu benda ini, lebih daripada lajunya api membakar kayu yang kering. Itu dia panggil sebab terlalu asyik dia sehingga dia boleh dikawal oleh syaitan, wal'iyazubillah. Syaitan boleh menguasai dia. Kita kata ini sangat menakutkan. Yang keenam, apabila syaitan boleh menguasai hati dan jiwa perasaan orang yang asyik tadi, ketika itu dia akan mula masuk melalui lorong was-was. Lorong was-was. Betul ke aku ni? Macam mana aku ini hidup macam ni? Jadi dia mula masuk. Di situlah was-was syaitan ni. Syaitan dia mula masuk dengan was-was. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita cerita syaitan ni, ini dalam buku Perisai Muslim ni ada. Syaitan dia mari. Dia dialog dengan perasaan kita. Kamu ni manusia, siapa buatmu? Dia kata, Allah melalui dua ibu bapa kita. Okey, dia terima lagi. Siapa yang buat ibu bapamu? Allah melalui nenek saya, kan? Dia tanya. Semua kita jawab Allah. Akhir sekali dia cocok hati kita, man khalaqallah. Kalau semua Allah, siapa yang cipta Allah? Syaitan masuk, siapa yang buat Allah? Kalau semua Allah belaka. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'iz billah. Ketika itu kita mesti ludah, kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah permainan waswas syaitan. Waswas syaitan. Ini berapa ramai orang yang bertanya masalah bila dia dilanda waswas, sebab dia terlalu fikir satu benda, akhir sekali dia hidup dalam keadaan waswas yang cukup berbahaya. Yang ketujuh, penyakit orang yang asyik ini juga kadang-kadang dia tak waras lagi penggunaan kepada panca indera dia. Mata dia tengok pun tak betul, pemikiran dia pun tak betul. Sehingga kata itulah dalam hadis Nabi kata, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hubbuka syai', cinta kamu kepada sesuatu benda itu menyebabkan kamu jadi buta dan jadi bisu. Jadi tuli. Sebab apa jadi tuli? Adakah tuli sungguh telinga dia jadi tuli? Mata dia buta tak nampak? Mata dia jelek tapi tak nampak segala perkara yang tak baik. Macam sekarang ni kita tengok sebahagian daripada orang yang terlalu asyik kepada bini dia, isteri dia tak tutup aurat ke, isteri dia tak solat ke, isteri dia bergaul bebas dengan orang ke, isteri dia pergi mana, tak ada masalah. Sebab dia kata dia sudah cinta sama isteri. Dalam hidup saya ni, saya jumpa seorang kawan yang baik orangnya. Dia layan kita lebih pada orang lain yang layan. Cuma bila kita jumpa dengan dia, isteri dia tak tutup aurat. Kawan-kawan dia nasihat, ya akhi, kenapa tak nasihat kepada madam supaya tutup aurat? Dia kata apa? Saya
suka tengok orang perempuan yang cantik-cantik, maka saya nak isteri saya juga cantik, lawa, orang panggil berjanguk, biar orang lain juga tengok. Kita kata subhanallah. Ini kegilaan apa suami macam ni? Sampai tak tahu batas agama, semata-mata kerana asyik dia kepada bini dia, asyik dia tengok perempuan, sampai mereka dia tak mahu isteri tutup aurat. Subhanallah. Ini berlaku dalam betul. Maknanya kita kata hubbuka syai', sayangnya cinta kamu pada satu benda menjadikan kita buta, kita tuli dan kita bisu. Mata tengok maksiat, biasa tu, tak nampak. Dengar benda tak baik, zaman sekarang apa pala. Biar ni lidah dia pun kelu, bisu, tak boleh nak cakap, nak bagi nasihat pun tak boleh. Sebab terlalu sayangkan kepada satu perkara yang dia sayang. Allahu Akbar. Yang ke-8, yang ke-8 bahawa asyiknya seorang itu yang menyebabkan dia dikuasai oleh perasaan dia sendiri, dia pun tak tahu apa jadi. Wallahu alam. Sehingga sampai peringkat, kalau zaman dulu orang panggil orang ni kena nasi kukus, tapi nasi kukus sekarang ni sudah jadi nama komersial kan. Artinya hidup dia begitulah, tak tahu, tak ada prinsip hidup, terombang-ambing. Dia pun tak tahu apa yang patut dia buat, apa yang kita lakukan. Maka itu di antara kerusakan-kerusakan yang berlaku kepada apa? Kepada orang yang telah ditimpa penyakit asyik yang juga sangat berbahaya dalam hidup kita ini, para jemaah sekalian. Baik, itu 8 perkara bahaya. Kerana kita pergi kepada asar, kesan orang yang terlalu asyik ni kepada kerusakan masyarakat. Kerusakan masyarakat. Kita tengok, kalau orang ni baru-baru terjadi, baru je terjebak dengan penyakit ini, maka kita mesti ubati dia supaya dia selesai awal lagi sebelum dia terperangkap dengan penyakit ini yang lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kemudian, ada di antara orang yang sudah terjebak dengan penyakit ini. Sama ada dia asyik kepada orang, ataupun dia asyik kepada satu benda, nak khianat kepada orang. Itu ada juga. Ada asyik ni bukan dengan wanita saja, dengan orang pun ada juga dia asyik. Dia terlalu nak satu benda ni terjadi kepada orang ni, maka bersungguh sangat dia orang ni buat, sampai peringkat boleh melakukan pembunuhan, boleh melakukan pengkhianatan dan berbagai-bagai lagi. Dalam kisah kehidupan Nabi SAW, dan sewaktu berlaku tuduhan jahat terhadap Aisyah dalam satu peperangan Banil Mustalik, Nabi SAW bawa Sayyidah Aisyah pergi bersama. Sampai di satu tempat rehat, waktu mereka turun, berhenti, Aisyah radhiyallahu anha pergi buang air. Yalah, orang dulu mana ada tandas, dia jauh sikit. Kemudian dia datang balik ke tempat unta dia. Jadi dia tak perasan ketika itu kalung dia, tali leher dia ni jatuh. Bila jatuh, bila dia nak pergi balik, dia pergi cari tempat dia buang air tadi. Mari-mari pemandu unta dia tengok, macam Aisyah ni kecil, dia tak perasan ada ke tak ada dalam atas unta. Tak rasa berat, ringan ke. Dia pun tarik unta dia pergi. Bila tarik unta, Aisyah pergi kena tinggal ke rombongan, dia pun duduk kat situ. Dia kata sebab biasanya rombongan tentera Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia ada yang ke depan, ada yang sayap dan ada yang ekor. Ekor ni yang kemudian sekali mereka ni akan datang tengok kalau ada barang-barang tercicir, benda-benda jatuh. Jadi mereka ni akan ambil, kutip barang untuk ambil. Tiba-tiba bila Safwan Ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu, dia sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada perempuan kat sini. Tentera sudah berangkat.
Tengok apa sudah jadi. Maka Safwan pun bila dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia turunkan unta dia, Aisyah pun naik, dia tarik. Tak bercakap dah sepatah. Orang mukmin, orang soleh, sahabat kan. Tetapi puak-puak yang jahat ni telah mengambil pendekatan, tularkan, viralkan cerita bahawa Aisyah melakukan benda yang tidak baik dengan Safwan. Ini di antara perkara yang menimpa ke atas rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tak tahu nak buat apa. Wahyu tak turun. Sehinggalah Allah Taala turun wahyu membebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itulah barulah Nabi kita gembira, ceria kembali bahawa puak-puak yang jahat tadi telah membuat satu benda yang tidak baik. Jadi orang jahat macam itulah, dia ingat macam perangai dia belaka, asyik kepada benda-benda yang tak baik. Sedangkan Safwan Ibn al-Mu'attal, seorang sahabat yang baik, dia hanya bercakap dengan Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je yang dia cakap. Subhanallah. Baiklah para jemaah sekalian, Allahu Akbar. Maka di antara lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada seorang laki-laki meminang seorang tunang orang. Naha an yakhtubar rajul ala khitbati akhi. Orang ni biasanya ni syaitan ni, waktu perempuan ni tak bertunang dengan siapa-siapa, biasa ya, tak ada apa-apa. Friend, kawan satu pejabat, kerja sekali, kan, satu pejabat, kawan, apa, kamu dua ni nampak macam member biasa-biasa, tak ada apa-apa. Tetapi bila sudah bertunang, mulalah, awak bertunang, patut akulah yang tunang awak. Jalan. Majlis perkahwinan diteruskan sebab persiapan sudah buat. Nih, permainan syaitan tak berhenti setakat tu. Dia akan asyik lagi, dia akan attack wanita ni sampai peringkat boleh pisah di antara suami dengan isteri tadi semata-mata godaan syaitan bahawa aku nak kamu. Selautan api sanggup direnangi. Walaupun orang kata awak sudah jadi janda tapi tetap saya cinta dengan awak. Sudah. Ini semua ni panggil asyik masyuk. Semua tu kesan kepada masyarakat besar sebab akan berlaku. Tengok, tuduhan Aisyah tadi porak-poranda dalam masyarakat. Beberapa orang di kalangan sahabat ada yang terpengaruh dengan mainan munafikin menuduh Sayyidah Aisyah. Permainan syaitan menggoda orang supaya memisahkan di antara suami isteri ataupun memisahkan di antara dua tunang yang telah rasmi bertunang juga telah berlaku. Jadi ini semua ni permainan syaitan. Kita mengatakan bahawa kesan daripada terlalu asyik, gila kepada orang, mabuk kepada orang ini sampai mereka ini. Dan kita dengar juga ramai juga isteri-isteri orang yang sudah berumur, yang sudah tua, ada anak, gila sama-sama kawan-kawan lama. Awak kawan sekolah rendah dulu, jumpa balik di reunion, masuk pula asyik masyuk. Akhir sekali bercerailah si isteri yang sudah nak jadi nenek ni, bercerai dengan suami dia semata-mata gila kepada kawan sekolah lama yang baru jumpa. Kita kata subhanallah. Baik para jemaah sekalian, maka kerusakan-kerusakan yang berlaku daripada hasil ini, itu dia panggil kerusakan dari sudut masyarakat. Bahkan sampai peringkat kerusakan dari sudut agama. Berlaku ke tidak? Allahu Akbar, ada berlaku. Dalam kitab sejarah, tuan-tuan tanda dalam kitab sejarah ni menceritakan seorang, katanya orang ni baik. Dalam kitab Zammil Hawa, dia tulis peristiwa yang berlaku di Baghdad. Seorang laki-laki di Baghdad ni di Iraq, tuan-tuan. Orang ni duduk di Baghdad, di Iraq. Nama dia Saleh Al-Muazzin. Saya nak sebut berasa tak sampai hati, tapi Ibn Abi Dunia tulis dalam kitab dia Zammil Hawa. Dia kata Saleh Al-Muazzin di Baghdad azana 40 sanah, 40 tahun dia azan. Tuan-tuan kena ingat, tukar azan ni orang pertama lah pergi masjid sebab dia nak azan. Imam pergi kamurian sekali, kan?
yu'rafu bis salah, dikenali soleh muazzin ni orang yang baik. Satu hari dia naik, zaman dulu bukan ada mikrofon ni kan, nak azan naik atas menara masjid, naik. Kebetulan sebelah masjid jiran dia tu rumah seorang Nasrani, orang Kristian. Dia naik, kebetulan anak perempuan Kristian tu duduk dekat, yalah, dalam host, dalam rumah dia orang ni. Faftatana biha, dia tengok, ya sudah jiwa dia sudah cinta, sudah kemabukkan dia, sudah asyik dia kepada perempuan ini. Akhir kali dia turun daripada menara, dia pergi jumpa budak tu. Ketuk pintu. Siapa awak? Saya. Ni muazzin sebelah awak ni. Bila dia masuk, dhammaha ilaih. Dia tengok budak perempuan tu, dia peluk. Jangan pakcik. Awak ni tukar azan, orang baik. Kenapa ni? Kenapa nak khianat? Oh, sudahlah. Allahu Akbar. Dia pun cakap dengan budak tu, sama ada engkau serahkan dirimu kepada aku ataupun aku bunuhmu. Oh, sudah. Kata perempuan, boleh ya nak kahwin dengan saya. Satu je syarat. Syarat apa? Antatruka dinak. Mu tinggal agama kamu tu, masuk Kristian, boleh kita kahwin dua. Masya Allah. Dia pun jawab, ana bari'u minal Islam. Aku sekarang ni berlepas diri daripada Islam dan juga daripada ajaran Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Thumma dana ilaiha. Dia kata, mu tipu ni, mu cakap tadi sebab mu nak aku ya kan? Tak, betul. Kalau betul, makan daging ni. Ni daging babi ni. Kun. Makan. Kenyang dah? Minum. Apa ni? Arak. Minum. Minum. Fasyariba. Falamma dabba syarab yidana ilaha. Bila dia selesai dah minum arak, dia iklan dia murtad, kemudian dia sudah makan babi, mabuklah dia tu kan. Maka perempuan tu pun kunci pintu. Dia kata, naik atas, kita jumpa bapa aku, nanti kita boleh angkat nikah. Bila dia naik atas dalam keadaan mabuk, apa jadi? Terjatuh. Bila jatuh, apa sudah jadi? Maka orang ni mati. Na'udzubillah. Semata-mata kerana asyik. Jadi akhir sekali mayat dia dicampak dalam tong sampah. Saya kata wallahu alam kisah ini benar tak benar, tapi Ibnu Abid Dunya tulis dalam kitab dia Zammul Hawa, muka surat 459, wal iyaz billah. Baiklah para jemaah sekalian, kita kata sangat berbahaya sampai peringkat kemabukan itu boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Asyik punya pasal. Baiklah, asyik ada juga beberapa faedah dia. Kalaulah orang ni asyik, cinta gila dia kepada tempat yang betul. Seorang tuan syekh, nama dia Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Orang pergi report dengan dia, Tuan Syekh Muaz, Yahya. Ya, kenapa? Dia kata, ibnuka qad asyika fulan. Anak tuan nak ke budak perempuan tu, asyik pada budak perempuan tu. Mana asyik ni? Gila sangatlah kepada perempuan tu. Ayah dia kata apa? Alhamdulillahillazi sayyarahu ila tabi'il adami. Segala puji bagi Allah yang letak dalam jiwa anak aku ni cinta kepada anak Adam. Jadi macam mana kalau dia cinta kepada sama-sama laki-laki, sama-sama jantan, itu dia panggil rusak fitrah. Tapi kalau dia cinta kepada orang perempuan, selesai masalah. Aku pergi pinang budak tu, kita kahwinkan dia, habis. Yang kita bimbang hari ni, cinta kepada LGBT. Ini masalah. Itu dia panggil cinta di luar daripada konteks kemanusiaan, dia dari konteks kewarasan. Kan ada sekarang ni, kalau kita tengok, geli kita tengok. Duk cium sama jantan dekat airport lah, ada macam-macam. Allahul musta'an. Kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup berbahaya kepada kita. Maka apabila seorang tu asyik, dia panggil al-ishqul afif, asyik cinta kepada perkara yang dibenarkan menurut kaedah syarak.
Maka itu dia panggil cinta yang baik. Dalam kitab ini cerita satu kisah yang panjang, tapi anda tak boleh nak cerita semua, panjang sangat. Dia kata kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pernah dia mencintai Jariyah Fatimah binti Abdul Malik. Isteri dia ada seorang hamba, tapi hamba itu cantik. Kan dalam sistem perhambaan dalam Islam ni dibenarkan. Walaupun geng-geng liberal, geng sekular tak setuju, kita kata dibenarkan. Jadi Umar ni minat dia kepada hamba tu, dia minta dengan isteri dia, bagi aku hamba-mu tu. Kalau isteri dia bagi, dia panggil suri, maknanya boleh digunakan sebagai hamba yang milkul yamin, boleh digunakan, tidak jadi masalah. Baik, kita ambil satu contoh yang baik-baiklah. Cerita orang-orang dulu pun susah juga kita nak selesaikan masalah. Kata di para ulama, di antara asyik yang baik, asyik al-afif, asyik yang baik mengikut nafsu tapi mengikut saluran yang baik. Apa dia? Mahabbah az-zawjat. Seorang suami yang mencintai isteri dia. Sepatutnya begitu. Kita suami ni kena cinta kepada isteri kita. Isteri juga mencintai suami. Tak kiralah sudah tua ke, cantik ke, huduh ke, isteri pasangan kita, kita kena kita kena sayang kepada masing-masing. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tanda ayat Al-Quran ni menarik. Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan kamu ni berpasangan. Ada suami, ada isteri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang untuk kembali kepadanya. Ni kalau suami nak balik sebab apa? Sebab isteri tunggu di rumah. Itu naluri, itu fitrah, itu asyik yang dibenarkan. Memang kena asyik pun. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan di antara kamu mawaddah, kasih sayang, rahmat, kasihan belas. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua itu menjadi tanda keagungan Allah Taala bagi orang yang berfikir. Suami isteri ni ada kalanya tak kenal mengaku. Tak kenal pun. Yang duduk mengorak siang malam tu cerita lain. Yang ni tak kenal. Orang perkenal, bila seorang ni nak cari isteri, ada anak makcik tu. Nampak, Masya Allah, cantik orangnya, akhlak pun baik. Mari tengok, berkenan. Tak berapa hari, meminang, kahwin. Itu je dia punya tempoh. Sekejap. Tak, ada setengah orang, mana boleh 6 bulan je berkenalan. Kita nak 6 tahun. Yang 10 tahun berkenalan apa, bercerai, hangit, ramai. Kan? Maka kita mengatakan itu lorong yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menunjukkan bahawa seorang suami mesti mencintai isteri dia. Cuma saya lah tambah sikit, tak payahlah duduk tayang-tayang mentah kalau kita isteri kak, kalau hari jadi kak belah kek suap, aduh, duduk apa ni gambar berjeling-jelingan, orang Kelantan kata geli tengok. Tama-tama sekali hak buat perangai lagi ni ustaz-ustaz, Masya Allah, pak-pak lebay pun gelenyar juga nak tiru orang. Duk main gambar berjeling-jelingan. Jangan duk ikut semua orang. Bukan semua benda kita kena ikut. Kita asyik dengan isteri kita, cara kita lah. Sebab cara orang beragama, jangan duduk ikut cara orang kan. Satu masa Nabi kita SAW ajar, apabila seorang tu berjalan contohnya, dia tengok perempuan. Biasalah mata ni nakal, tengok perempuan. Bila tengok perempuan, syaitan akan masuk, attack dalam hati dia. Ketika itu naklah dia balik ke rumah. Dalam hadis Nabi kata apa? Hadis Muslim, innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan.
Perempuan ni kalau dia mari macam gambar, ada gambar syaitan, pergi macam syaitan juga. Kan yang berjalan lenggak-lenggok ni, adalah baju ketat, baju tak cukup saiz ni, itu dia panggil godaan syaitan. Kata Nabi, fa iza ra'a ahadukum imra'atan, siapa dia tengok orang perempuan sehingga dia rasa tergoda, fal ya'ti ahlah, balik ke rumah cepat. Fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi, bila balik ke rumah dia tengok isteri dia, apa yang dia terdetik dalam hati tadi, dia buat dengan isteri dia, itu boleh menolak godaan syaitan. Kalau tidak duk fikir, duk asyik ke perempuan tu, budak mana tadi, orang mana tadi, silap tak ambil, dia fikir sampai ke malam, silap tak ambil nombor telefon lah, silap, itu mainan syaitan. Kalau ada isteri, balik je ke rumah isteri, selesaikan masalah dengan dia, benda tu juga. Allahul Akbar. Jadi hadis ni, kata Syekh Ibn Qayyim, dalam fi hadzal hadis iddatu fawaid, dalam hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, Nabi kita salah bagi bimbingan supaya kalau benda yang sama balik kepada isteri kita. Kenapa mau ikut ajaran syaitan kan? Sama juga bila kita minat kepada satu makanan, kita pergi beli makanan, kita makan, sesalah masalah. Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang suka tengok perempuan ini, dia akan menyuburkan perasaan syahwat dia untuk melakukan benda yang tak baik dengan perempuan yang tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah, dia kena balik pergi mana? Pergi jumpa isteri dia, maka berlakulah selesai masalah. Kerana itu dalam Sunan Ibn Majah ada riwayat mengatakan lam yara lil mutahabbin mithlun nikah. Tidak ada orang yang betul-betul bercinta, berkasih sayang, asyik masyuk seperti orang yang berkahwin. Orang kahwin itu sebab apa? Sebab ubat kepada asyik seorang kepada seorang itu dengan berkahwin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dengar kata-kata Imam Ghazali. Dia kata kalau orang tu sudah nafsu syahwat dia nak kahwin, tidak ada lagi ubat illa nikah, kecuali dia kahwin. Itu ubat dia, penawar dia. Dan dia gila dengan orang perempuan tu, kita pergi minta lah. Kalau tak dapat, cari perempuan lain. Perempuan juga kan. Bendanya sama ya, perempuan sama perempuan. Tapi kalau dimasuk jarum syaitan, macam orang perempuan lain itu bukan perempuan. Sudah. Tak mau. Aku kalau tak kahwin dengan perempuan ni, sampai mati pun tak kahwin dah. Subhanallah. Jadi kita tutup dah pintu kita, seolah-olah macam perempuan atas dunia ni satu. Walaupun pepatah kata bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor kan. Tapi sudah jadi seekor dengan sekuntum, apa kita nak buat? Maka para jemaah sekalian, bila asyik dengan satu benda, selesaikan masalah. Contohnya, ada seorang ulama ni, dia makan banyak. Orang pun heran dengan dia, Syekh, Syekh, kenapa Syekh makan banyak? Dia kata, nafsu aku ni suka makan. Kalau aku tak makan, nak mengajar pun tak boleh. Sebab tu saya kata, kadang-kadang ustaz ni bila orang nak kita lah, bila orang nak jemput kita, Ustaz boleh datang kuliah masjid saya? Kata, tengok tarikh dulu. Dia kata, tengok baik-baik Ustaz, kambing dah siap ni. Kita punya orang nak sembelih kambing hari tu, cari tarikh lah, dia cepat-cepat bagi. Sebab an-nafsu at-tawaqah, nafsu kita suka kepada makan. Sama juga bila orang ni suka kepada suka kepada wanita, maka kahwinlah dia dengan cara yang baik, dengan cara yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pergi buat nak bercerai tangga habis isteri orang dengan sebab apa? Dengan sebab nak kahwin. Banyak lagi wanita pun jangan pula bakhil sangat. Bila suami dia kahwin lain, dia paksa suami dia supaya ceraikan isteri yang sudah dikahwin. Itu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak penuhkan bekas dia seorang. Kita kata itu semua perkara yang tidak baik. Maka baiklah para pelajar sekalian, itu di antara kebaikan, fawaid daripada sifat asyik al-afif, mana orang asyik yang baik jiwanya, nafsu dia. Tapi kalau asyik yang melampau, itu bahaya. Sebab oleh kerana terlampau sayang kepada isteri, nak tegur tak boleh, nasihat pun tak boleh, apa yang isteri nak semua ikut belaka. Isteri dia suruh balah kelahi dengan mak sendiri pun dia kelahi, dengan adik-beradik buat musuh. Kita kata ini manusia yang tidak baik, wal-iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, hukmul ish
wa bayan al-wiqayah minhu. Hukum orang yang asyik ini dan bagaimana al-wiqayah, penjagaan, bagaimana kita nak cari tip nak menyelamatkan diri kita daripada sifat asyik yang sangat berbahaya. InsyaAllah kita tengok dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.